Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada moderator kita. Terima kasih Cikgu Liana. Baik, jadi saya just nak test dulu ya sebelum saya mula. Semua boleh dengar ke suara saya? Jelas ke? Okey ya. Okey, baik. Terima kasih, Alhamdulillah. Pada pagi ni, ya, pada pagi Sabtu ni, Alhamdulillah tengok cikgu-cikgu ramai, ya, ramai dah bersedia di depan laptop atau device masing-masing nak tunggu link pagi ni. Syukur Alhamdulillah cikgu-cikgu di Malaysia ni setiap hari tak pernah jemu untuk menimba ilmu yang baru, mempelajari satu kemahiran ya, menggunakan aplikasi dan sebagainya. Okey, tahniah diucapkan kepada semua cikgu-cikgu di Malaysia. Walaupun dalam tempoh bercuti masih sibuk ya kita mengumpul ilmu dan sebagainya. Ya, samalah. Di rumah saya pun, keluarga saya pun dah cakap bila cuti ni nampak macam makin sibuk ya. Bukannya nampak berehat ya, sebabnya kita inilah macam-macam yang kita buat dalam alam maya ni ya. Kalau tidak bersama guru-guru, kita bersama dengan anak-anak murid kita. Okey. Baik, pada pagi ini topik yang saya nak kongsikan ialah berkaitan dengan penggunaan Mentimeter ya sebagai satu platform untuk membina interactive presentation. Okay. Mungkin ianya di luar daripada topik kebiasaan yang dikongsi berkaitan PDPC, namun aplikasi Mentimeter ini kita dapat juga integrasikan dalam kelas-kelas kita bersama pelajar ya, di samping bersama dengan guru-guru juga. Okay, nanti cikgu akan dapat lihat penggunaannya ya, dan cikgu boleh fikir-fikirkan bagaimana ianya dapat membantu cikgu-cikgu dalam tugas cikgu sebagai seorang guru ya. Okey. Di akhir sesi pagi ini ya cikgu-cikgu, saya harapkan di akhir nanti cikgu-cikgu akan tahu apa itu Mentimeter. Jadi saya tak pasti di kalangan guru-guru dah biasa ke guna Mentimeter. Kalau dah biasa sangat, dah pro, dah profesional menggunakan Mentimeter, cikgu-cikgu rasanya tak perlu luangkan masa di sini. Baik cikgu pergi ke slot-slot lain ya, yang mungkin boleh cikgu tambah ilmu sebab apa yang saya kongsikan ini adalah untuk mereka yang tak pernah menggunakan ataupun membina slide presentation menggunakan Mentimeter ya. Kalau tahu sikit-sikit dan nak belajar lagi lebih, okey, cikgu berada di tempat yang betul lah ya. Sebab saya tak nak nanti cikgu-cikgu merasakan oh dah tahu dah buat ni kan. Jadi cikgu bagi ruang kepada orang-orang lain di luar sana tu, ramai yang nak masuk ni tak dapat masuk ya. Ramai PM saya dah tak sempat nak masuk. Okey. Jadi untuk hari ini kita kongsikan berkaitan dengan asas penggunaan Mentimeter. Okey. Keduanya bagaimana cikgu nak akses Mentimeter ni ya. Bagaimana nak bina satu presentation Mentimeter yang interaktif dan bagaimana pula untuk share presentation Mentimeter cikgu-cikgu ya. Baik, untuk sesi pagi ni saya galakkan cikgu-cikgu ada laptop lah ya, ada laptop untuk cikgu nanti nak bina presentation lebih mudah dan besar lah sikit kan skrin untuk cikgu nak create presentation cikgu. Di samping itu juga cikgu-cikgu perlu juga ada handphone cikgu lah di tepi untuk kalau cikgu nak berinteraksi dalam slide ya. Slide ini adalah pembinaan Mentimeter ini adalah interaktif, bermaksud audience ya, cikgu-cikgu nanti akan memberi respon ya kepada slide saya ya. Jadi
bila cikgu ada dua device, cikgu akan dapat tengok bila cikgu respon apa yang akan berlaku di skrin saya sebagai presenter. Okay. Sekiranya cikgu tak ada dua device, cikgu boleh dalam laptop cikgu boleh juga split skrin cikgu kepada dua. Ya, satu untuk cikgu tengok slide saya ataupun pembentangan saya, skrin saya. Satu lagi window untuk cikgu buat Mentimeter. Ya, jadi cikgu tak akan terlepas. Cikgu akan nampak apa yang berlaku secara live. Ya, kalau cikgu rasa susah nak tukar-tukar tab atau tukar-tukar window. Ya, cara nak split nak split screen, cikgu boleh je dalam laptop cikgu. Kalau mana-mana yang tak sure macam mana nak split screen kepada dua, cikgu boleh tarik daripada atas Chrome browser ni, ya, dekat atas yang bahagian kosong sebelah tab-tab ni. Okay. Cikgu boleh tarik dan cikgu akan nampak ada line half tu. Cikgu tarik je. Okey, dia dah split dan cikgu buka satu skrin. Ya. Macam tu. Jadi cikgu nampak ada dua. Okey, supaya cikgu tak terlepas apa yang berlaku ataupun nanti klik sana klik sini nak tengok depan belakang, takut kan terkeluar pula daripada skrin Meet. Okey. Baik. Okey. Okey, jadi empat objektif ni diharapkan di akhir nanti cikgu-cikgu akan dapat tahu ya bagaimana untuk akhirnya membina presentation dan share kepada murid atau kepada audience cikgu. Okey. Baik, cikgu nampak ya skrin saya di sini. Okey, jadi sebelum kita mula, ya, saya nak cikgu-cikgu untuk pergi ke tab yang baru ataupun window yang baru. Ya, window yang baru, cikgu type apa? Menti.com. Okey, ini kalau cikgu menggunakan laptop, ya, cikgu pergi ke window yang baru, ya, cikgu type menti.com. Sekiranya yang menggunakan handphone, ya, dalam handphone ada apps, ya, apps Mentimeter yang cikgu pun boleh install dalam phone. Tetapi kalau tak ada apps Mentimeter, cikgu masih boleh menggunakan Chrome, Google Chrome dalam handphone cikgu untuk cikgu pergi ke menti.com. Cikgu nampak di atas ni, cikgu pergi ke menti.com, cikgu key in, ya, kod ini. Okey, contohnya ya saya tunjuk paparan, ini kalau paparan phone kan, 171930 dan cikgu submit. Tengok di paparan ini, tepi ini adalah paparan sebagai audience. Sebagai audience. Di sebelah ni ialah paparan saya sebagai presenter, ya, sebagai presenter. Jadi cikgu, kalau cikgu perasan dekat apps cikgu ataupun Mentimeter cikgu, cikgu akan nampak ada ikon-ikon ni. Jadi cikgu boleh klik. Kita dah nak mula dah ni cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu boleh klik lah mana-mana ni, simbol love ke, simbol ni. Jadi cikgu nampak dekat skrin saya, ya, dekat skrin saya dah ada. Saya nampak dekat skrin saya dah keluar segala-segala love, ada yang bagi thumbs up, ada yang bagi gambar kucing kat saya. So saya nampak benda ni live berlaku. Okey, jadi saya tunggu dulu tengok ramai yang dah berjaya masuk ke menti.com. Lepas tu cikgu key in kod 171930 dan cikgu akan nampak paparan ini. Cikgu klik lah, ya, nak klik love ke. Okey, kalau tak nak love, nak klik cat ke, okey, tak ada masalah apa-apa. Jadi ini untuk maklum balas lah kepada presenter yang
audience cikgu dah ready. Lepas tu sedang tunggu kan, tunggu kita nak mula. Dan kita juga dapat tengoklah secara kasarnya berapa ramai dalam audience kita yang telah berjaya masuk bila mereka bagi segala jenis ikon ni lah, emoji ni ya. Okey. Jadi saya dapat ramai yang dah mula ni, okey ya. Adakah yang mana-mana cikgu ada masalah apa-apa? Saya tengok. Okey ya. Okey. Baik. Okey. Jadi saya teruskan slide saya. Ya. Okey, jadi di paparan cikgu ni saya tunjuk dua skrin. Jadi jangan cikgu confuse ya. Satu ni saya nak tunjuk sama dengan paparan cikgu. Satu lagi ni adalah paparan saya sebagai presenter. Okey. Jadi slide saya yang kedua ini ialah saya nak menerangkan serba sedikit apa sebenarnya Mentimeter ni. Sebenarnya apa yang cikgu tengok ni ya, yang berlaku ni, proses yang berlaku ni, inilah Mentimeter ya. Dia satu presentation yang interaktif. Bermaksud saya sebagai presenter, saya present, okay, present di screen, ya, dan audience saya tak kira lah siapa juga, guru atau murid, mereka boleh bagi interaksi, boleh interact dengan slide saya. Tengok, nampak dah cikgu-cikgu ramai yang dah bagi love semua tu kan. Jadi saya akan nampak di bawah tu. Okay. Jadi respon ni secara real time, ya, real time cikgu-cikgu. Cikgu klik, presenter akan terus dapat nampak apa yang cikgu-cikgu respon. Okay. Dia secara live. Okay. Di sini Mentimeter boleh dibuat sebagai satu medium untuk survey dan juga voting. Ya, kalau cikgu nak check ataupun nak dapat maklum balas berkaitan apa juga cadangan, ya, nak buat pilihan tentang apa-apa atau nak tengok feedback sama ada setuju atau tak setuju dan sebagainya, boleh guna sistem Mentimeter ni. Okay. Dan satu lagi, Mentimeter ni boleh juga cikgu-cikgu bina quiz. Ya. Jadi itu pun salah satu fungsi yang menarik untuk Mentimeter yang kita boleh aplikasikan kepada murid. Ya, tetapi mungkin pembinaan kuis ni dia agak simple. Dia agak dalam konsep yang menyeronokkan dan santai. Dia kalau cikgu kata saya nak analisis siapa yang jawab, siapa betul, siapa salah, soalan mana betul, soalan mana salah. Yang itu saya rasa ada lagi pelbagai platform kuis yang cikgu boleh guna pakai yang lebih detail analisis laporannya. Ya, yang ini hanya untuk nak create the mood, mood budak-budak kan, nak mereka nampak seronok sambil-sambil kita tengah present tu. So kita buatlah ya quiz. Okey, dan dia juga presenter akan dapat feedback ya, pendapat, opinion, cadangan dan sebagainya melalui Mentimeter dengan secara real time. Okey, audience boleh beri pendapat berkaitan dengan topik yang mungkin dibentangkan oleh presenter ataupun secara keseluruhannya pembentangan tersebut. Suka ke tak suka ke, okey? Dan kita pun boleh buat nanti. Okey. Seterusnya, okey. Ini cikgu-cikgu, cikgu-cikgu di skrin cikgu, ya, cikgu nampak soalan saya tanya. Pagi ni cikgu breakfast apa cikgu? Okey. So cikgu dalam skrin cikgu ada tiga ruang untuk tulis jawapan. Cikgu boleh isi semua. Okey. Kalau lah ada yang tulis kata roti canai ke kan, breakfast nasi lemak ke, tu PO ke, okey. Dan cikgu submit. Cikgu akan nampak di skrin saya kat sini, tengok. Real time update. Okay, real time update.
semua respon-respon daripada cikgu-cikgu akan keluar di skrin saya ni. 100 orang dah bagi feedback. Saya nampak kat situ yang paling besar ni nasi goreng, nasi lemak, roti. Roti ni memang very popular lah during PKP ni. Sangat-sangat. Saya nak beli roti kan, memang susah. Paling-paling nak dapat yang roti gardenia tu. Kan? Betul. Betul. Habis ini roti siapa yang kedai. makan roti? Betul. Cikgu-cikgu dapat makan roti sebab roti ni memanglah sangat susah lah nak dapat. Jadi cikgu nampak dalam skrin saya memang makin lama makin banyak, makin lama makin banyak respon. Okay. Dan cikgu boleh tunggu sampai dah ni. Mungkin saya stop lah nanti bila dah 190 ke saya boleh stop. Dan nanti cikgu boleh tengok kan. Okay. Okay, contohnya kalau lah kata saya nak close voting. Okay. Okay, saya dah close voting. Right. So dia akan keluar. This question is not open for voting. Dah cukup sebab dah banyak kan. Okay. Jadi saya nak tengok kat sini. Okay. Nampak nasi goreng kat situ yang apa. Bila yang besar tu maksudnya ramai yang jawab yang sama. Ya. Jadi nasi lemak, kopi, melo, roti, nasi goreng. Okay, itulah nampaknya menu breakfast cikgu-cikgu yang hadir hari ni. Ya, kebanyakan kita nampak dekat sini menu yang ni lah yang besar ni menunjukkan jawapan yang kerap diisi. Ya, selain daripada yang lain-lain ni lah macam-macam saya nampak kat sini. Kuih bakar, kuih tiaw, banyaknya menu. Sup tomato, donat, mi pedas, cucur pisang. Macam-macam menu ni. Okay, bagus. Alhamdulillah. Jadi menunjukkan cikgu-cikgu sempatlah breakfast tadi. Tak adalah tertunggu depan, bangun-bangun terus tertunggu depan skrin kan. Okay, alhamdulillah. Okay. Jadi saya open voting balik. Okay. So cikgu pergi ke next question. Cikgu pergi next question. Cikgu isikan. Okey, apa perasaan cikgu sekarang ni? Tak sabar, seronok, teruja, kagumnya, ataupun tak ada perasaan kan? Ada juga tak ada perasaan tu. Okey. Jadi cikgu isi dulu. Jadi saya just nak tengoklah. Jadi cikgu akan nampak berlaku tak? Respon tu secara live kan. Bila cikgu submit respon cikgu dan dia akan keluar di skrin saya sebagai presenter. Saya akan nampak dekat sini ada 145, 47. Nombor ni ialah nombor yang telah respon. Okay. Dan bar dia akan naik lah ikut berapa respon cikgu. Ramai yang dah tak sabar nak belajar. Jadi kita sebagai presenter kita bolehlah anticipate kan audience kita ni macam mana. Jadi sebagai presenter kita sebenarnya nak slide kita ni sebelum kita mulakan apa-apa, at least kita boleh dapat feedback sebelum kita mula topik kita. Okay, baik, terima kasih cikgu-cikgu yang telah respon. Ada 7 orang ni tak ada perasaan. Okay, tak tahulah. Dia apa nak belajar nak tahu dulu kan. Baru dia nak ada perasaan. Okay. Okay, seterusnya. Baik, seterusnya. Yang ini menarik. Yang ini cikgu-cikgu ialah quiz. Yang ini quiz. Ya. Okay, cikgu enter name, cikgu enter name and then cikgu join quiz. Okay, so dia akan cakap kat situ get ready. Okay, sekejap je saya dah dapat sampai 172 players. Jadi dia akan keluar kat sini. Yang ini saya print screen dulu ya supaya nampak macam cantik kan. Okay.
Okay, jadi sebelum kita mula tu nanti saya start dulu. Ya, cikgu dah tunggu presenter start screen dulu. Baru ni kan. Okay. Okay, jadi saya start dululah ya. Start dulu. Jadi nampak dah 182. Okay, jadi bila saya start, di paparan cikgu dia akan keluar soalan. Dia ada timer nak masuk. Okay, soalan yang pertama. Jadi cikgu jawablah ya. Okay. So ada 20 saat berikan untuk menjawab. Jadi dah hampir tamat. Okay, time's up. Jadi hanya sempat 159 orang yang menjawab. Okay, alhamdulillah semuanya tahu jawapannya. Syukur ya. Nampak sangat semua memang cikgu dan semua dah didedahkan tentang PDL ni ya. Dia bermaksud Portal Digital Learning. Okay. Jadi di skrin cikgu, di skrin saya ni keluar result. Okay. 106 ya yang jawab betul. Ada juga yang jawab sikit yang jawab Portal Direct Learning ni saya rasa mungkin macam nak cepat. Kan, dia direct dari digital ni tak perasan, okay. Yang ini pun sama, dia tak perasan portal platform, jadi dah key in platform digital learning, ada 40 orang. Cikgu Shimin, kita boleh check kan siapa yang salah tu? Kita boleh check kan siapa yang salah, yang tanda salah tu? Yang untuk tanda salah ni kita hanya boleh check dia punya nickname je lah rasanya. Okay, terima kasih. Okey, sebab kita tak ada, jadi kita tak tahu dia masukkan nama betul atau ni kan. Melainkan kalau kita nak pelajar kita masukkan nama betul, itulah. Itu yang saya kata kalau yang quiz macam ni dia hanya untuk for fun, untuk cikgu tengok roughly dalam kalangan pelajar, dalam kalangan audience atau murid berapa yang sebenarnya tahu, berapa pula peratus yang tak tahu ya. Jadi cikgu boleh plan out lah ya, plan out cikgu punya presentation, pengajaran dan sebagainya. Okay. Baik, seterusnya akan keluar leaderboard. So leaderboard di sini dia akan tunjukkan siapa yang top players. Okay, Linda ni dia the fastest, paling cepat. Dia nombor 1, Cikgu Linda, Cikgu Melati, Dr. Tanish. Oh, Dr. Tanish pun ada. Tanya Doktor. Ada juga Dr. Tanish hari ni. Dr. Tanish pun daripada Perak. Okay. Dan yang lain-lain ya. Okay. Jadi ini leaderboard untuk quiz yang tadi lah. Ya. Jadi kita boleh tahu. Dia macam Kahoot lah. Ya. Dia akan keluar. Sama juga macam Quizizz kan. Okay. Ada satu lagi quiz ya, quiz mudah yang kedua ni. Okay. Look at your phone. Cikgu tengok. Okay, cuba jawab cikgu. Okay. So 20 saat ya diberikan masa. Jadi cikgu boleh jawab cepat. Habis masa. 172 orang yang sempat. Okey, jadi nampak secara keputusannya dekat sini semuanya tahulah ya, negara China, tapi kita akan nampaklah ada juga rasanya tak ada. Ni tak ada sebab dia tak ada nombor. Jadi tak ada sesiapa yang jawab yang lain, semua tahu negara China lah ya. Okay. Dan kita tengok leaderboard. Okay, so leaderboard ni cikgu akan nampak. Sama juga cikgu ni Cikgu Zara ya, pemenang kita pada
pagi ini. Tahniah cikgu. Dia dapat markah yang tertinggi untuk kedua-dua. Maknanya tambah daripada kuis 1 tadi campur dengan kuis yang kedua ni. Ya. Jadi dia dapat 1892. Okey. Jadi tadi saya masuk pun dah, cikgu dah dapat result cikgu. Cikgu nombor berapa, kan? Okey. So itulah ya cikgu antara contoh-contoh slide Mentimeter. Sekarang saya nak ajar cikgu-cikgu macam mana nak buat. Jadi kalau cikgu-cikgu dah bersedia, cikgu bagi dulu ikon-ikon ni, ya. Okey, untuk buat slide Mentimeter ni cikgu dah tak perlukan kalau cikgu guna apps tadi kan, cikgu guna apps tadi, cikgu tak perlu guna apps lah ya untuk buat slide Mentimeter ya. Cikgu kena guna Chrome di phone ataupun Chrome di laptop cikgu. Okey. Jadi saya akan tutup ni dululah ya. Okey. Okey, saya pergi dulu ke sebelah ni. Semua setakat ni okey ya cikgu-cikgu. Saya nak mula ya. Untuk nak buat slide ya, slide Mentimeter ya. Jadi untuk Mentimeter ni ya, cikgu-cikgu mungkin dah dapat sedikit gambaran ya bagaimana pelaksanaannya ya jika cikgu ni sebagai guru, okey, dan murid-murid sebagai audience ya. Atau cikgu sebagai presenter dalam satu-satu sesi bengkel ya. Mungkin ada di kalangan cikgu-cikgu di sini yang biasa bagi bengkel kepada guru-guru, kalangan guru ataupun buat bengkel kepada murid-murid ya, teknik menjawab dan sebagainya. Mungkin boleh diaplikasikan penggunaan Mentimeter ini sebagai icebreaker ya. Di awal pembentangan bengkel cikgu boleh buka dulu slide Mentimeter. Lepas tu baru cikgu start dengan slide cikgu. Okey. Okey, saya pergi ke sini dulu. Okey. Cikgu dah di browser cikgu. Untuk membina slide. Okey, tadi cikgu sebagai audience, cikgu pergi ke menti.com, betul? Sekarang cikgu sebagai presenter, cikgu nak bina slide cikgu sendiri. Jadi cikgu bukan pergi ke menti.com, cikgu pergi ke mentimeter.com. Okey. Cikgu pergi ke mentimeter.com. Okey. Jadi cikgu akan nampak paparan sebegini. Jadi sesiapa yang belum pernah ada akaun Mentimeter, cikgu sign up. Ya, cikgu sign up. Sesiapa yang dah ada akaun Mentimeter, cikgu login lah. Ya, cikgu boleh login. Okey, jadi mereka yang belum pernah ada akaun Mentimeter, cikgu klik sign up. Dan cikgu perlu sign up sama ada guna akaun Facebook pun boleh ataupun sign up guna akaun Google. Jadi akaun Google ni boleh akaun apa-apa, akaun Gmail, akaun eDidik, akaun MOE ya, terpulang kepada masing-masing. Okay, jadi cikgu create dulu akaun kepada mereka yang belum buat akaun lagi. Okey ke cikgu-cikgu? Macam mana nak split screen tadi? Saya tunjukkan macam mana nak split screen ya. Cikgu di paparan ni ya. Okey, okey, kalau kata cikgu sekarang di paparan ni, cikgu nak split screen, lepas tu nak nampak Mentimeter dekat sebelah. Cikgu tarik je daripada atas ni. Cikgu tarik ke hujung, cikgu akan nampak ada macam kotak tu kan. Baru cikgu lepas mouse. Cikgu lepas mouse, dia akan automatic split. Dan di sini cikgu boleh pilih window mana yang cikgu nak nampak kat sebelah. Okay, contohnya ni lah.
Macam mana kan? Semula you. Okey, semula ya. Okey, nanti ya sekejap saya buka yang Meet ni tadi kan. Okey. Sekarang cikgu dekat slide ataupun screen Meet. Pastikan cikgu dah buka lah. Buka satu lagi window yang lain. Contohnya cikgu buat new window ataupun new incognito window. Ya. Mana-mana pun okey lah. Okey. New window atau new incognito window. Jadi saya dah ada dua window. Satu window ni, satu lagi saya dah tadi buka satu window lagi kan. Dia window yang berbeza. Kena window yang berbeza. Okay. Jadi bila cikgu di screen Meet, daripada atas ni cikgu klik. Cikgu klik dekat atas yang ruangan kosong ni, dekat browser cikgu. Cikgu klik, cikgu drag kan, cikgu tarik kan. Cikgu tarik ke hujung. Bila cikgu tarik ke hujung, dia akan keluar tau satu box tu. Bila dah nampak box tu, cikgu lepas cikgu lepas mouse cikgu. Dia nampak box tu, dia cikgu lepas. Lepas tu lagi satu tu dekat sini sebelah ni cikgu klik je mana window yang cikgu nak split. Yang ini. Kalau tak boleh, tak apa, cikgu boleh je minimize window tu dan adjust manually pun boleh, ya. Adjust manual, minimize satu window, minimize satu window lagi dan cikgu adjust. Okey. Okey. Baik. Boleh. Okey, cikgu-cikgu dah boleh buka account ke? Ya, untuk education kalau yang mana untuk guru tu kita buat untuk education. Okay? Okay. Saya tak pasti bila kita login tu dah ke mana sebab saya dah diterus kat sini nanti ya saya okay, let's say kalau saya log out. Welcome to Mentimeter. Ada ya. Okay. Cikgu login ya. Bila cikgu dah login, saya login with my Google sebab saya dah ada account dan dia akan terus keluar. Cikgu akan nampak ke paparan presentation ni, your presentation ni. Cikgu nampak ke paparan ni? Your presentation. Maksudnya di cikgu. Cikgu dah sampai ke paparan macam saya ni? Belum. New presentation. Okay. Next. Cikgu, soalan. Ya. Topik education, lepas tu dia ada subtopic educator, teacher and student. Klik semua ke apa? Cikgu klik teacher. Pilih satu boleh pilih satu. Pilih teacher. Saya sebenarnya tak berapa ingat bila masa mula-mula sign up tu sebab saya dah pernah saya dah sign up. Jadi saya dah terlupa paparan apa yang keluar masa mula-mula sign up. Okey, baik. Jadi cikgu-cikgu mana yang sekarang sedang signing up, dia akan keluar apa? Akan nampak home, new presentation. Okey. Ya. Kosong. Ya. Akan nampak kosong, betul. Cikgu Muhammad Faizal dia kata user akan nampak home, new presentation sebab tak ada presentation lagi, betul? Ya? New presentation kat sini kan. Lepas tu bawah ni kosong kan sebab tak ada presentation. Betul. No presentation yet. Yes. So sekarang ni betul macam ni kan. Yang ini saya buka email guna ID saya yang kosong lah. Okay. Jadi bila cikgu dah paparan ni betul lah, cikgu tunggu dulu tengok yang lain-lain semua okey ke, dapat ke paparan ada new presentation.
Dapat. Dapat dah? Okey. Jadi bolehlah saya tekan dulu ya. Okey. Baik. Sebelum tadi saya terlupa, saya sebenarnya nak buat satu lagi survey ya. Sebelum saya betul-betul nak mulakan ni ya. Boleh ke cikgu-cikgu pergi ke tab lagi satu? Cikgu-cikgu tolong saya kejap untuk jawab bahagian ni, sebab saya just nak tahu dalam kalangan cikgu-cikgu ni berapa orang sekolah menengah, sekolah rendah, berapa cikgu yang pra-universiti atau yang lain-lain. Ya. Cikgu pergi ke tab baru ataupun cikgu guna phone, cikgu type menti.com, letak kod ni. Saya nak just feedback untuk berkaitan dengan background cikgu-cikgu ya. Sebelum kita mula, tadi lupa, sebelum mula tadi saya nak suruh tunjuk ini dulu. Okey. Jadi ini pun satu layout dalam Mentimeter yang cikgu-cikgu boleh buat untuk dapatkan latar belakang audience cikgu ya. Apa juga kategori, apa juga soalan, cikgu boleh buat sendiri ya, terpulang ya. Apa saja yang cikgu nak tahu tentang audience cikgu. Okey. Jadi saya just nak tengok dekat sini lah ya, taburan audience kita pagi ni, peserta-peserta kita pagi ni ya, di kalangan cikgu-cikgu. Nak tengok berapa ramai yang berada dalam kategori yang mana. Okey, so nampak kat sini sekolah menengah lagi ramai, 60 orang ya. Sekolah rendah ada juga cikgu-cikgu daripada pra-universiti. Okey. Dan juga kita ada cikgu-cikgu ataupun mungkin pegawai-pegawai di bidang yang lain, dia dalam kategori lain-lain lah. Okay. Okay. Jadi boleh lagi cikgu nak masuk, mana-mana cikgu yang nak bagi feedback, cikgu just pergi ke tab yang baru. Pergi je tab baru, dia tak kacau ya. Tab baru ya, pergi ke tab baru ni, type menti.com. Okay, di sini. Okay. Jadi tak ada masalah. Sebagai presenter kita nak pergi ke mana-mana, skrin pun tak ada masalah. Benda ni dia akan berjalan. Okay. Jadi nampak sekolah menengah, sekolah rendah tu macam nak dekat sama dah lah bila makin ramai yang respon. Ya. Bilangan guru ni. Okay. Baik. Terusnya saya, okay, kita dapat roughly lah ya, roughly taburannya dekat sini. Okay. Baik, seterusnya cikgu-cikgu sekarang ni kat mana? Okey. Cikgu-cikgu sekarang ni dekat mana? Okey, jadi cikgu-cikgu isi dulu ya. Jadi saya nampak dekat sini taburannya. Sama ada cikgu ni banyaknya dari zon utara ke, zon tengah, zon selatan. Nak juga tahu daripada Sabah, Sarawak, di Labuan. Ui, ramai juga ya daripada Sabah dan Sarawak. Okey. Okey. Jadi yang ini cikgu pun akan dapat buat nanti ya dalam Mentimeter. Okey. Jadi kita akan dapat lihatlah background audience daripada mana. Jadi saya dari Perak, nampak zon utara tu pun ramai juga ya. Okey, cikgu-cikgu masuk dulu. Okey, jadi roughly-nya macam ni lah ya. Ratusan berapa bilangan mereka yang dalam slot pagi ni. Okay, ada juga daripada Sabah dan Sarawak. Terima kasih join juga untuk pagi ni ya. Okay, baik. Okay, selesai yang ni. Lepas tu saya nak ke Mentimeter. Okay, cikgu-cikgu boleh pergi ke Mentimeter. Okay, saya pergi ke home. Okay, baik. Jadi cikgu-cikgu akan berada di paparan ni. Ya, ini dinamakan editor mode.
ataupun ruang untuk edit ya, presentation dan slide. Okay, jadi cikgu di sini akan ada button new presentation dan di bawah ni you don't have any presentation yet. So click on the button to make one. Okay, jadi untuk kita mula start presentation. Okay, jadi cikgu nampak kat sini dia minta tajuk presentation cikgu. Jadi cikgu type lah apa-apa. Ya. Okay, slide saya ke kan? Slide cikgu sini. Okay, buat je lah apa-apa. Cikgu create presentation. Okay. Dan cikgu akan berada di paparan ini. Cikgu akan nampak paparan sebegini. Dia macam terbahagi kepada 3. Ya. Okay. Yang paling tepi ni ialah slide-slide cikgu. Akan keluar paparan frame-frame slide cikgu di sini. Di ruang tengah ni ialah slide yang sedang cikgu edit. Okey. Dan di tepi ni ialah jenis. Ya, jenis slide yang cikgu nak bina. Dia ada jenis dia kat sini. Ada quiz, ada content slide. Okey. Baik. Mentimeter ni dia ada beberapa package lah ya. Dia ada package yang percuma, dia juga ada package yang berbayar, yang itu biasalah kan. Okay. Jadi saya cuma nak maklumkan tentang package percuma ni je lah ya. Jadi saya bagi tahu apa yang cikgu boleh buat dengan free Mentimeter ni ya. Okey, untuk free Mentimeter ni cikgu boleh buat 2 soalan dalam satu slide. Ya, dalam satu slide presentation. Maksudnya satu file presentation lah, dalam presentation cikgu boleh ada 2 slide soalan. Cikgu boleh ada 5 quiz, ya, 5 quiz dan cikgu boleh tambah content slide ni dia tak ada had, ya. Boleh masukkan content slide ni seberapa banyak yang cikgu nak. Okey. Okey, itu dalam satu presentation. Berapa banyak presentation, cikgu boleh buat seberapa banyak yang cikgu nak. Cuma satu presentation dia limit kepada beberapa jenis sahaja. Okay, 2 question, 5 quiz dan juga content slide ni terpulang. Okay, yang ini di bahagian paling tepi. Okay. Jadi sekarang ni kalau cikgu nak mula start buat slide cikgu, jadi cikgu ikutlah step-step saya. Jadi semua harap dapat ikut saya macam mana nak buat. Sekiranya rasa macam laju atau terlepas, boleh maklumkan ya di ruangan chat tu. Sesekali nanti saya tengoklah ya. Okey. Baik, di paparan yang aktif sekarang ni kan, dia minta cikgu untuk choose a slide type. Okey, slide yang pertama ni saya nak cikgu pilih di bahagian content slide. Content slide. Cikgu cuba klik bahagian content slide di bawah ni. Okey, cikgu tengok ini heading. Ya, tadi saya pilih type heading. Okey, cikgu pun boleh pilih type lain. Ya, contohnya kalau kata nak type paragraph, dia akan jadi macam ni. Okey. Jangan susah hati, cikgu boleh tukar. Tadi saya klik, dia akan pergi ke content kan cikgu. Cikgu rasa tak nak, cikgu pergi ke type balik. Nampak tak di atas ni? Okay, ada type, ada content, ada customize. Okay, type ni ialah jenis-jenis ya kan? Okay, cikgu pilihlah satu. Boleh kata yang paling senang. Slide with heading. Okay. Di sini saya nak cikgu type lah tajuk apa-apa, tapi for the purpose of PLC hari ni, cikgu buat nama cikgu lah. Nama cikgu. Nama cikgu. Okey.
Dan di bawah nama sekolah cikgu. Ada subheading kan? Nama sekolah cikgu. Okey. Ibu Syimi, SMK Rajulan, buat je dalam bawah. Kalau nak letak apa tu? Bandar ni pun okey lah terpulang. Okey. Jadi nampak tak di bahagian konten ni yang cikgu buat ubahan, editing. Cikgu tak boleh edit dekat skrin yang aktif ni ya cikgu. Cikgu boleh buat hanya di bahagian konten ni. Nak tukar apa-apa semua di bahagian ni. Ya. Jadi jangan cikgu samakan dengan PowerPoint ataupun Google Slide. Google Slide kan kita boleh ubah di bahagian ni. Jadi Mentimeter ni dia pembinaan slide yang straightforward, yang simple, yang cepat. Tujuannya hanya nak dapatkan yang interaktif. Baik, ada orang dah respon pula kat sini. Okey, jadi ada heading, ada subheading, ya. Dan di sini nampak tak dekat bawah ni ada reactions. Ingat tak tadi cikgu nampak saya ada button-button reaction dekat slide saya. Cikgu boleh letak kat sini. Cikgu boleh pilih cikgu nak ada tanda soal, nak ada thumbs up, nak ada thumbs down, nak ada gambar cat. Nampak tak cikgu dekat saya punya skrin dekat sini dia dah berubah. Okay. Saya kecilkan sikit. Cikgu nampak kan? Okay. Jadi cikgu bolehlah klik create ni. Reactions ni macam yang berlaku pada sesi saya tadilah, ya. Cikgu just nak dapat nak create mood audience cikgu, ya. Sama ada buat ni, tadi saya tak nak letak thumbs down sebab tak nak pun cikgu buat thumbs down kan. Jadi saya limitkan. Okey, sama ada love ke, thumbs up ke. Cat tu, cikgu tanya saya apa maksud cat ni. Sebenarnya cat ni dia tak ada maksud apa-apa. Mentimeter dia create icon cat ni hanya untuk for fun. Memang itu je reason dia. Dia kata just for fun. Sebab dia nak audience rasa relax, ya, rasa santai. Lepas tu presenter pun tak ada rasa macam berdebar-debar kan. Bila tengok macam ni, audience pun rasa relax juga bila tengok audience respond kan. Ya, okey. Nampak macam ada dah yang respond kat saya. Ni sebab dia dah aktif lah cikgu. Bila masuk je ni, dia apa ni? Cikgu ajar tadi. Terus boleh orang Ulang-ulang balik cikgu. Ulang balik. Ulang dari mana cikgu? Tu yang keluar love tu. Ulang dari mana? Ulang dari ni ke? Love tu. Oh, keluar love. Okey. Okey, tadi cikgu dah pilih ni kan? Cikgu dah di bahagian slide cikgu. Dekat konten yang di mana cikgu nak edit, ya, edit apa yang di slide, di bahagian konten, heading, subheading. Bawah ni kan cikgu nampak ada reactions. Cikgu klik sampai dia ada macam tick tu. Walah dekat slide cikgu. Boleh ke? Boleh. Cikgu Syimi. Ya, ada yang nak tanya soalan? Auto save ke? Ya, jangan risau. Dia auto save. Cikgu tengok dekat bahagian atas tu dia ada tick, ada save. Jadi dia memang auto save, ya, auto save. Cikgu tak perlu risau, memang dia tak ada button save, ya. Dia memang auto save. Jadi kalau cikgu dah keluar, dia save. Okey tu. Baik, yang ini bahagian konten. Okey, jadi cikgu Reaction macam mana? Ayo. Ya cikgu. Mana boleh Okey, cikgu, sebab cikgu sekarang buat di laptop cikgu. Jadi kalau cikgu tanya kenapa saya punya ni dah ada macam tiba-tiba respon ni, sebab adalah di kalangan peserta kita hari ni yang dah masuk ni menti.com, dia masuk kod saya. Jadi belum lagi lah ada apa-apa respon sebab cikgu tak share lagi. Cikgu belum share lagi untuk public bagi respon. Yang ini sebab adalah yang advanced student ni kan, student-student yang pandai-pandai ni, dia dah masuk sini, dia dah bagi saya respon. Okay, jadi saya dalam edit mode pun
Saya dapat juga dapat respon ni sebab saya punya ni tengah live kan sekarang. Okey. Jadi dah habis untuk slide yang pertama. Cikgu, Slide cikgu. pertama ialah slide yang Hello cikgu. ya. Kenapa yang cikgu punya Ya. love tu orang respon tu ada berwarna-warni tu? Respon tu kan keluar. Love saya ni. Ya, macam special sikit nampaknya tu ha. Dia ini ialah setting daripada Mentimeter. Saya pun tak tahu kenapa ada yang hitam, ada yang berwarna. Dia macam randomly lah. Cikgu nak tanya soalan. Nak tanya soalan. Ya. Cikgu punya jenis Dia premium tanya sama cikgu. jenis premium ke jenis free version? Tak ada, saya punya jenis free. Saya tak ada premium ke apa ke. Tadi saya login punya account MOE je ni. Thank you. MOE je. Memang saya tak ada like tak ada. Saya Thank you. punya untuk cikgu-cikgu ni yang saya tunjuk adalah yang free ya. Apa yang saya tunjuk hari ni cikgu boleh buat. Tak perlu bayar apa-apa ya sebab yang ini ialah package yang free. Tadi saya dah maklumkan apa yang kita boleh buat dengan free package ni. Kita boleh buat slide content ni, boleh buat banyak-banyak tak apa. Okey, tapi slide question kena 2. Okey, cikgu dah siap ya slide yang pertama semua. Slide heading. Cikgu. Okey, satu dah slide heading. Ya. Maaf cikgu. Cikgu, saya tak jumpa bahagian heading tu. Oh, bahagian heading. Okey, cikgu pergi type. Tadi kan cikgu di slide yang pertama kan? Sekarang ni slide pertama kan? Cikgu di bahagian type kan sekarang? Bawah tu nampak tak? Content slide. Okey, terima kasih. Ada cikgu klik. Okey. Okey. Jadi cikgu dah settle dah slide pertama ya, settle slide pertama. Now cikgu nak buat slide kedua. Saya move on ke slide yang kedua, cikgu pergi klik add slide. Atas tu ada add slide, cikgu klik add slide. Okey, slide yang kedua ni cikgu. Saya nak cikgu buat slide soalan ya, slide soalan. Jadi saya nak cikgu-cikgu buat slide word cloud. Nampak tak cikgu? Di bahagian type, slide soalan, word cloud. Cikgu klik. Klik word cloud. Nampak tak dekat atas tulis word cloud? Dah sampai ke paparan ni? Okay. Jadi apa juga editing adalah di bahagian content. Cikgu tak boleh nak double klik kat sini kan? Nak buat apa? Okey, jadi cikgu type di bahagian content soalan. Apa soalan yang cikgu nak tanya? Yang word cloud ni cikgu ingat dah tadi saya tanya tentang breakfast makan apa. Jadi dia punya respon dia akan keluar dalam bentuk word cloud. Okey, jadi cikgu fikirkan satu soalan. Saya nak buat Cikgu Syimi ada orang tanya macam mana nak buat new slide. Ada orang bertanya macam mana nak buat macam mana nak buat new slide new tu. slide. Okey. Okey, tadi cikgu di slide yang pertama. Cikgu klik dekat atas ni ada add slide. Nampak tak cikgu? Di atas ni ada add slide, dia akan keluar slide yang baru. Okey. Klik je kat situ. Okey, jadi sekarang cikgu di slide yang kedua. Jadi semua cikgu-cikgu buat slide kedua ni ialah slide word cloud. Okey, pilih word cloud ni. Bila pilih word cloud, cikgu akan di ruangan content. Jadi cikgu fikirkanlah apa agaknya soalan yang mungkin menarik yang cikgu nak tanya. Ya, apa-apa pun boleh lah. Tak kisah ya, terpulang kepada cikgu-cikgu. Destinasi okey, saya letak macam tu. Destinasi percutian idaman apa? Okey, number of entries. Nampak tak dekat bawah tu number of berapa respon yang audience nak bagi. Dah ada satu.
Dah ada dah pula respon kat saya ni. Okey. Nak satu. Kalau nak dua, cikgu ubah dekat bahagian number of entries. Okey cikgu. Kat sini. Jadi kita bolehlah bagi banyak, terpulanglah ya cikgu-cikgu, tak ada masalah. Okey, yang bawah-bawah ni cikgu tak payah. Tak payah nak ni. Extra ni kan kalau cikgu tengok bawah ni, let participants submit multiple times. Kalau cikgu nak mereka boleh jawab lebih daripada satu kali. Okey, jadi cikgu boleh ni ya. Sekejap cikgu ya. Saya ni. Okey cikgu-cikgu. Dekat sini cikgu setting kan. Nak berapa entries, nak berapa nak participant boleh submit multiple times ke cikgu tick. Kalau tak nak cikgu untick. Okey. Cikgu boleh untick dan cikgu tick. Okey, terpulang. Jadi dia auto save. Setiap kali apa yang cikgu buat setiap saat tu dia mesti atas ni cikgu nampak tick save. Automatically saving your work. Okey. Okey, itu dah selesai slide kedua. Boleh ke cikgu-cikgu semua? Settle ke slide kedua? Settle ya. Okey. Okey. Number of entries ni bukan number of entries yang kita boleh dapat. Number of entries ni ialah number of entries yang seorang boleh bagi. Jadi Mentimeter ni dia boleh cover audience yang lebih daripada dia pernah buat satu sesi tu 5,000 10,000 orang dalam satu masa. Ya, jadi dia boleh cover audience yang sangat besar. Okey. Hari ni kita ada 250. Jadi tak ada masalah untuk kita dapat bilangan audience tu. Faham ya cikgu-cikgu? Okay, sebab saya nampak ada yang tanya ada limit ke tak kan? Limit tu adalah limit 20 tu untuk bagi pada limit seorang boleh key in. Janganlah bagi seorang nak key in sampai 20. Buatlah sikit-sikit je kan. Bagilah orang lain pula nak buat. Nombor entry tu ruang jawapan, betul ke? Ya. Bahagian tu. Okey, bahagian description tu tulis apa? Description. Kat sini tak ada apa-apa lah. Cikgu tak payah nak isi pun tak ada masalah kan. Okay. Dia akan keluar. Yang penting nak keluar the main point je atas ni. Okay. Dan cikgu nampak kalau dekat bahagian tepi ni dia boleh letak gambar. Cikgu pun boleh add gambar juga. Gambar tu akan keluar dulu. Lepas tu baru cikgu nampak yang ni pula. Okay. Wih, famous IPG Tuanku Bainu dah kat sini. Okey. Alright. Okey, jadi itu slide yang kedua. Yang ni slide kedua. Cikgu sendiri belum lagi share pada sesiapa. Jadi that's why tak ada respon apa-apa. Okey. Sekarang cikgu ready untuk buat slide yang ketiga. Okey, slide yang ketiga. Slide yang ketiga, saya nak cikgu-cikgu buat slide multiple choice. Multiple choice slide quiz. Cikgu klik multiple choice. Okay. Dia akan keluar kan, multiple choice. Okay, di bahagian content ni cikgu nampak tak? Apa question? Okay, kita kena ubah dekat sini, multiple choice. Okay, di bawah sini option. Apa dia option? Audience. Okey, di bawah ni macam mana bentuk result dia? Ingat tak tadi saya ada buat satu yang bentuk dots ni. Bentuk dots macam ni. Ini bentuk dots. Jadi cikgu boleh pilih result cikgu macam mana. Nak yang macam mana, okey? Ataupun cikgu nak bentuk bar. Ataupun cikgu nak bentuk ni, donat. Ni bentuk donat yang macam ni. Cikgu nak bentuk pie chart. Okey?
terpulang. Okay, kalaulah saya kata saya nak pilih yang bar. Jadi terpulanglah pada cikgu, mana-mana tak ada masalah. Sebabnya kita masih dalam soalan multiple choice. Dan ini bukan soalan quiz. Dia tak ada jawapan betul salah. Dia nak tengok apa ni? Macam poll lah ya, macam polling ataupun voting ataupun survey. Ya, ataupun survey. Okay. Jadi cikgu create soalan cikgu ya. Masing-masing create dulu soalan. Okey. Cikgu nak selatan, cuba nak selatan open mikrofonnya. Terima kasih. Okey. Okey, apa ni? Cikgu buatlah ya. Buat satu soalan cikgu. Satu soalan je. Description apa semua tak payahlah ya. Cikgu buat yang ringkas je, soalan yang ringkas. Tak payah soalan panjang-panjang pun. Yang mudah untuk audience faham. Okey, dan cikgu letakkan option cikgu. Okey. Masak lah kata kan. Okey. Apa ni, tengok webinar. Okey. Lepas tu cikgu boleh tambah lagi option cikgu. Klik je yang button add tu. Okey. Apa ni? Lihat kat rumah. Apa-apalah cikgu ya. Terpulang ya, mana-mana cikgu nak buat. Okey. Jadi di sini cikgu dah add dalam 4 option, akan keluar, cikgu akan nampak akan keluar dekat skrin cikgu pun 4 option. Ikutlah mana-mana yang cikgu nak buat tadi kan. Kalau cikgu kata nak result yang ni, dia akan keluar result ni macam ni. Kalau cikgu tukar, kata rasa tak nak lah yang bar tadi, nak tukar lain, boleh. Cikgu tukar je dekat bawah bahagian layout ni. Cikgu nak tukar kepada pie. Tengok dia jadi macam mana. Ini yang mana-mana rakan-rakan kita yang dah join saya punya screen lah ya. Okey. Nak bahagian kalau nak paparan donat. Ya. Boleh saya nak tanya jap? Boleh? Kalau macam kita nak jawab 2 jawapan boleh? Macam contoh join PLC dengan webinar. Sekali hantar tu. Boleh tak? Untuk sekali hantar. Kalau dalam bahagian multiple choice ni dia hanya satu saja. Satu saja pilihan. Maknanya audience dia kena jawab satu je yang paling tepat untuk dia lah. Jadi multiple choice ni jawapan yang perlu audience pilih adalah satu sahajalah. Ya. Okey, terima kasih cikgu. Okay. Alright, okey. Okay. Tapi apa ni, sebab sekarang ni saya memang tak setting untuk multiple choice ataupun multiple response ya, multiple options. Dekat bawah ni sebenarnya ada. Okay. Kalau kita nak result percentage, nampak tak keluar percentage? Di sini. Terima kasih yang bertanya saya tadi. Sebenarnya ada option ni. Let participant choose multiple options. Ada. Okey. Jadi kita boleh pilih di bawah tu, ya. Okey, boleh pilih di bawah tu. Yang slide yang sebelum ni saya buat tadi tu hanya satu orang, saya tak tick lah bahagian ni. Biasanya saya tak tick lah bahagian-bahagian ni, ya. Saya turun ke atas ni je. Okey. Di bahagian bawah ni ada extra. Extra ni cikgu boleh tengok result percentage ataupun participant nak choose multiple options. Maximum number of options for each participant to select 4 ataupun cikgu boleh kurangkan 3 ya, ataupun nak 2. Okey. Terima kasih yang tanya saya tadi. Okey. Ada. Ya, dalam Mentimeter kita boleh create multiple options untuk audience. Okey. Based on apa yang kita setting lah ya. Apa yang cikgu setting. Kalau cikgu setting tak boleh, cikgu kena, dia default dia tak boleh ya. Default dia memang tak boleh untuk multiple, melainkan kita tick. Okay.
Alright. Okay, cikgu-cikgu. Jadi cikgu buat dulu untuk bahagian slide ketiga iaitu slide multiple choice. Ya, start multiple choice. Okay. Jadi cikgu dah berjaya buat 3 slide. Ya. Selesai slide multiple choice. Cikgu buat slide yang keempat. Okay. Buat slide yang keempat. Okay, bila nak buat slide keempat, jadi cikgu perasan tak? Bahagian question type ni dia dah tak boleh dah kita klik sebab untuk free version cikgu hanya boleh buat 2 sahaja. Ya, 2 soalan sahaja. Okay, untuk satu slide presentation. Sekiranya cikgu nak buat soalan-soalan lain, cikgu create new presentation. Sebab limit new presentation tak ada. Okay. Limit new presentation tak ada. Sekejap ya cikgu-cikgu, saya ada ni kejap. Okey, cikgu. Jadi sekarang cikgu di slide keempat. Slide yang keempat, cikgu buat slide quiz. Okay, slide quiz. Jadi cikgu pergi ke bahagian quiz. Okay. Biasanya saya pilih ya sebab saya rasa mudah kita pilih yang multiple choice yang ada definite answer ni ya. Yang pertama ni select answer. Yang ini dia macam subjektif sikit ya. Jadi saya tak nak cikgu buat yang ni lah ya. Untuk intro hari ni kita buat quiz competition yang multiple choice ni. Okay, cikgu klik quiz tu. Okay, cikgu dah klik quiz tu. Cikgu nampak dekat sini ya, screen cikgu ya, dia akan ada select answer. Okay, ada paparan sebegini kan. Okay, di bahagian di bahagian question ni ya, cikgu boleh create soalan cikgu. Okay, cikgu create soalan cikgu, apa juga soalan yang cikgu rasa nak tanya, tapi pastikan ada jawapan betul dan ada jawapan salah lah ya. Okay, kita kata saya buatlah soalan dulu ya. Okay, saya buatlah satu soalan contohnya ya, tempoh PKP fasa 2 sehingga bila. Okay, so kita buat pilihan jawapan. Cikgu buat pilihan. Okay. Okay. Sekiranya cikgu nak tambah lagi satu, tambah lagi satu. Okay. Okay. Okay cikgu, cikgu nampak ada pilihan tu dah keluar pun di skrin cikgu. Okay. Dan sekarang cikgu kena select sebab ini adalah quiz. Jadi dia ada jawapan betul dan salah. Jadi cikgu kena klik mana jawapan yang betul. Klik di option cikgu. Jawapan yang betul. Okay. Okay, di bawah ni bila cikgu turun ke bawah, cikgu kena set berapa lama masa nak menjawab. 15 saat, 20 saat terpulang. Ya? Jadi saya biarkan je lah 15 saat tu. Okay, faster correct answer, get more points. Music ni saya tak pernah lah try. Ya? Saya pun tak pernah nak kaji music ni untuk free ke tak, yang tak free ke saya pun tak sure. Ya? Mana-mana cikgu yang ada masa nanti bolehlah cuba tengok ya bahagian music ni. Ya, kadang-kadang nak ada muzik-muzik ke kan. Okay. Okay. And then leaderboard ni kita biar je ya supaya leaderboard ni dia yang keputusan siapa tertinggi ya, yang markah tertinggi. Okay. So cikgu dah ada lengkapkan dah semua maklumat ni. So okay lah ya. Cikgu. Ya.
I punya slide ni dia dah limit sampai 3 je lah. Ha? Cikgu pilih yang mana? Add slide. Cikgu dah add slide ke? Add slide tapi dia kata I have to add perkawan untuk dapatkan slide tambahan. Itu yang di atas. Cuba cikgu tengok quiz. Quiz boleh. Oh, quiz. Okay. Ya, kita sekarang buat quiz. Quiz tak ada masalah. Quiz boleh buat sampai 5. Quiz tu boleh ada 5. Ya, tapi saya nak cikgu buat 1 je lah hari ni kan. Cuba dulu. Lain kali cikgu nak bina sendiri, cikgu boleh buat. Ya. So saya ulang balik. Kalau untuk free Mentimeter ni, cikgu boleh buat seberapa banyak content slide ya. Ya, content slide ni ada yang boleh letak gambar, ada yang boleh bulat dan sebagainya. Ini content slide bawah ni. Boleh seberapa banyak. Untuk soalan ni, question type ni hanya 2 saja. Okey, 2 saja. Kalau untuk quiz boleh sampai 5. Dan ini ada dalam satu slide, satu file presentation ya. Semua ni dalam satu file presentation. Kalau cikgu tengok, cikgu boleh buat banyak presentation. Seberapa banyak yang boleh, dia tak ada limit. Jadi kalau cikgu nak buat soalan lain, ya, soalan lain, yang ni dah cukup 2 kan? Soalan lain cikgu buatlah presentation lain. New presentation, ya, new presentation. Tak ada masalah, ya. Cikgu cuba sesuaikan. Kadang-kadang kita guna Mentimeter ni pun kita bukan nak buat kerap sangat tanya soalan kan. Dia macam intro je masa mula-mula sebelum kita nak start betul-betul konten pengajaran kita. Jadi masa mula-mula ice breaking punya session, set induksi ke. Jadi dia tak, memang memadai. Satu presentation tu sebenarnya memadai lah, 2 je cukup pun. Lepas tu quiz. Ya, quiz boleh sampai 5. Okay, lepas tu cikgu boleh masuk lah slide-slide, content slide ni boleh banyak-banyak boleh, tak ada masalah. Ya, sebab kita biasa kita akan guna PowerPoint atau Google Slide kan. Jadi ini hanya sebagai sampingan. Bila cikgu dah selesai guna Mentimeter, cikgu pergilah ke slide PowerPoint cikgu. Tak ada masalah, cikgu nak tukar skrin kan. Tukar skrin lain pergi lah. Ni skrin saya, yang ni nak present saya pergilah skrin ni. Ya cikgu. Vivian sini, kalau kita nak go back to the previous slide untuk edit, boleh ke? Ya, boleh, tak ada masalah. Cikgu pergi je klik balik dekat slide tadi. Cikgu rasa macam nak tukar soalan lain, macam tak sesuai, cikgu pergi klik. Okay. Oh, ya, okay. Dekat content. Alright. Ya, betul cikgu. Pergi kat konten tu balik. Betul cikgu. Okey. Apa yang berlaku dekat skrin saya ni ya. Dia ada kat sini. Okey. Kalau saya dah ada responses, saya dah tak boleh lah nak edit lagi sebab orang dah respon kan. Melainkan saya reset result. Maknanya saya nak clearkan result ni jadi macam satu presentation yang kosong, baru saya boleh edit. Tapi cikgu-cikgu yang belum lagi ada siapa-siapa respon, tak ada masalah, boleh dia edit. Saya pun kalau saya nak edit, saya kena reset lah result dulu. Ataupun saya biar je, saya buatlah presentation baru. Ya? Tak ada masalah. Okey, jadi cikgu dah ada satu slide, tajuk nama cikgu, sekolah cikgu. Cikgu dah ada satu slide untuk word cloud, ya, word cloud. Cikgu dah ada slide untuk multiple choice question. Ini soalan. Dan cikgu ada satu slide quiz. Ya, cikgu ada satu slide quiz. Okey. Slide quiz ni orang tak boleh jawab sebab slide quiz ni dia kena tunggu presenter start quiz baru dia orang boleh jawab. Jadi memang tak ada respon. Yang lain boleh. Okey. Jadi okey ke cikgu-cikgu setakat ni? Setakat ni saya tengok jap dekat ruangan chat ni. Okey, alhamdulillah. Okey sangat. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, nampak ramai yang dah tahu. Ya. Okey. Jadi, sekarang saya dah siap. Cikgu-cikgu pun dah siap. Mesti cikgu-cikgu rasa tak sabar. Macam mana agaknya kalau paparan cikgu ni orang respon.
Macam mana cikgu nak present kan, present. Okay. Jadi untuk cikgu nak present di screen Mentimeter cikgu, ya, di atas ni cikgu nampak tak button present. Okay. Cikgu boleh terus klik present. Cikgu dah sampai di page pertama. Okey. Jadi saya tak naklah tunjuk saya punya slide. Buat apa? Sebab saya present, cikgu dah tahu dah apa slide saya kan. Saya nak sesiapa dekat sini ya yang volunteer nak share screen dia. Nak share screen dia. Tak payah, jangan bagi kod, jangan bagi kod. Kita nak terus tengok live. Siapa? Okey, Cikgu Hajah Kumahani. Saya stop sharing dulu. Saya stop sharing. Saya nak cikgu share screen cikgu. Mana cikgu ni? Cikgu siapa yang volunteer tu, dia cakap saya ni, saya nampak kat sini. Cikgu apa? Cikgu Hajah Kumahani, kita boleh tengok terus live. Tak payahlah tengok saya. Tengok. Cikgu Hajah boleh share dia punya ni slide dia. Mana? Nanti kita sama-sama. Cikgu Hajah sama-sama vote. Nanti kita sama-sama vote dan kita boleh nampak dalam skrin apa yang berlaku. Lepas tu Cikgu Hajah mesti seronok tengok slide dia, ramai yang respon. Mana Cikgu Hajah boleh tak share screen? Mana Cikgu Hajah? Dah, saya dah share, saya dah send. Share screen. Share screen. Share screen. Entire screen. Share, okay. Share entire screen, okay, share. Dah. Lepas tu klik screen tu, lepas tu share. Okay. Bagi Cikgu Hajah je dulu yang share ya, yang lain-lain. Yang lain-lain jangan share ya. Okay, saya dah klik dekat new slide tadi. Okay, sekarang nak tekan share dekat mana? Klik share, ada button share kan? Okay, share. Present now. Present now apa? Okay. Boleh kan cikgu? Okay, present now. Saya cancel dulu sebab okay. Sekarang ni present now. Okay. Your entire screen betul? Ya. Okay. Alright, dah keluar dah. Dekat saya dah. Okay. Dah klik kan? Dah klik entire screen tu, pilih screen tu. Ada. Klik lah share. Okay, share. Tapi dia ada share dan cancel. Ya, klik share. Okay, saya dah klik. Tapi yang share tu dia tak ada highlight, dia tak macam dia. Sebab cikgu kena klik screen yang cikgu nak share tu. Dekat kan ada gambar-gambar. Cikgu klik dulu dekat screen yang cikgu nak share tu. Sekarang ni saya dah klik screen yang saya nak share dah. Okay, lepas tu button share tu dia boleh klik kan? Cikgu klik je share. Okay, share. Sorry lambat. Okay. Boleh kan cikgu? Okay, saya ulang lagi share your entire screen. Apa kita bagi peluang cikgu ajak share. Okay, sorry. Tak apa, boleh. Tak apa, boleh. Tak ada ni. Pasti berjaya. Okay, present now. Kemudian dia kata share your entire screen kan? Ya. Saya kena klik yang share entire screen ke? Saya kena klik dekat share your entire screen ke atau saya nak buka saya punya entire screen? Tak payah, klik je yang entire screen tu yang keluar apa gambar kecil tu. Okey, saya dah okey. Dah. Kemudian bila saya pergi nak share, dia tak ada highlight dekat yang perkataan share tu. Dia ada cancel je. Okey, atas tu ada apa gambar? Dekat atas tu ada gambar saya punya
Screen lah. Cikgu klik screen tu. Okey. Okey. Baru berjaya. Okey. Okey, klik share. Nampak dah? Cikgu Haja dah berjaya share. Okey kawan-kawan semua, tolong kita bagi respon pada Cikgu Haja ni. Okey, cikgu share Mentimeter cikgu. Cikgu Haja share Mentimeter cikgu. Kat saya punya ni, dia ada you are presenting to everyone. Betul. Tak apa. Cikgu pergi je dekat screen Mentimeter cikgu. Yang buat tadi tu. Ya, kami nampak ni. Kami nampak. Okey dah. Jadi sekarang kami nampak di screen cikgu kod 889650. Okey kawan-kawan. Betul. Tapi cikgu kena start daripada presentation yang pertama. Cikgu tutup balik. Okey, tutup balik. Bukan. Jangan tutup yang tu. Pergi dekat slide cikgu. Cikgu pergi tekan arrow back je. Kan ada back kat tepi tu. Arrow back dekat sini. Ataupun cikgu. Bukan. Saya tadi terlupa nak bagi tahu sebab sebenarnya dia memang kena start bermula. Okey, cikgu klik je dekat screen cikgu, betul. Okay. Cikgu guna arrow dekat keyboard cikgu, arrow back. Okey. Dekat keyboard cikgu. Belakang lagi. Okey. Dekat sini. Okey, sekejap. Jadi sekarang kita semua kena mula daripada presentation pertama. Baru kita akan dapat respon. Jadi macam Cikgu Haja, sekarang Cikgu dah Haja tengah present. Jadi Cikgu Haja nampak kan dekat bawah tu orang ramai tengah dah bagi respon. Love, ada cat. Okey, nampak. Jadi orang sekarang dah join. Nampak? Dah keluar. Jadi cikgu buat masa ni cikgu bolehlah cakap-cakap dulu, sembang-sembang dulu ke apa ke kan, sambil-sambil sebelum nak mula. Cikgu nampak orang bagi respon. Itulah itu semua orang yang respon. Ni ibu pun ada nak respon ni. Jadi saya share screen, nampak ramai yang respon. Okey. Jadi kalau cikgu dah bersedia untuk mula, cikgu just klik je button arrow sebelah sana pula kan. Next. Untuk button next. Ni. Jadi masing-masing sekarang boleh jawablah. Adakah anda sudah bersedia untuk mengaji? Yang ini soalan yang mana cikgu? Soalan word cloud ke? Soalan yang tidak ada jawapan tu. Sebenarnya soalan ni dia kena jawapan dia mesti pelbagai. Macam cara cikgu cakap ni, adakah anda bersedia ni macam jawapannya ya, tidak. Kan? Jadi kita tengok kawan-kawan cikgu jawab. Ya, sudah, belum. Kalau yang lebih menarik, cikgu buat soalan yang respon dia banyak. Macam tadi saya buat nama tempat. Tempat kan tak ada had. Kan dia macam apa saja kan. Yang ni jadi cikgu faham kan. Okey. Tapi konsep dia macam ni lah. Bila cikgu tanya, cikgu akan dapat feedback. Dia akan keluar. Okey. Jadi kalau cikgu dah rasa okey, dah nampak macam respon tu dah makin slow, cikgu boleh je terus je pergi ke next slide. Tak ada masalah. Dia akan stopkan orang untuk vote dah lah. Ya? Stop sharing lah maknanya. Bukan stop sharing, cikgu pergi je next slide. Klik je arrow sebelah tu. Klik arrow, pergi next slide. Okey. Waktu yang paling waktu yang paling sesuai kot untuk membuat ulang kaji ke? Waktu yang paling sesuai. Tu ada typo kat situ. Jadi orang dah respon lah ni. Tengok, nampak? Lepas subuh, waktu malam ke, waktu tengah malam ke, lain-lain waktu. Jadi cikgu dapat tengok lah, orang semua suka, budak-budak suka study selepas subuh kan. Ataupun lain-lain waktu, ikutlah. Ada juga sikit petang.
Yang ni betul lah. Cara dia ni betul. Kita bagi option di mana option ni tak ada jawapan yang betul. Mana-mana pun. Kan? Okey. Okey, itu dah selesai. Ini dah selesai untuk slide soalan. Okey, cikgu pergi next. Okey, ini adalah soalan quiz. Cikgu tengok kat skrin cikgu. Okey. Nampak ramai yang dah join tu. Tengok laju naik 100. Okey. Alright. Jadi kalau cikgu rasa macam okey nak mula dah quiz, cikgu klik je start quiz. Wah, menariknya. Klik start quiz. Okey, start. Macam-macam. Okey. Start quiz ya. Klik kat sini. Ya. Okey. Okey, jadi tunggu je respon. Respon semua. Lajunya. Okey. Jadi cikgu bagi dah 15 saat untuk orang isi. Jadi kena cepat-cepat lah ya, semua masuk isi jawapan. Salah satu fungsi organisasi kerja ialah okey, mana? Okey. Jadi ada jadi cikgu tengok kat sini lah. Jadi ramai cikgu boleh nampak ramai audience tahu fungsi kerja tu apa, ya. Kebanyakannya tahu. Ada sedikit je yang tak berapa tak berapa tahu jawapan yang sebenarnya. Okey. Okey, Tania. Tania. Jadi habislah, cikgu dah habiskan ni slide yang terakhir kan. Cikgu. Okey, terima kasih semua yang bagi kerjasama. Terima kasih. Okey, jadi cikgu boleh stop sharing ya. Okey, klik stop sharing tu, betul. Tania, terima kasih. Menarik. Terima kasih cikgu, very good. Okay, well done. Tanya cikgu. Okay. Jadi alhamdulillah cikgu ajar tadi dia sebenarnya dah berjaya 2 ilmu hari ni. Dia berjaya share screen. Dan dia berjaya buat satu slide Mentimeter yang interaktif. Ya, betul cikgu Sumi. Dapat 2 ilmu sekaligus. Dapat 2 ilmu sekali kan. Okay. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya tunjuk balik tadi slide okey, sebab ada tadi beberapa benda yang saya bila cikgu Hajar tadi tunjuk, baru saya teringat ada benda-benda yang saya tak explain lagi. Macam mana kita nak pergi next screen, ialah kita just boleh klik, sekejap ya, saya share screen dulu lah, saya lupa pula nak share screen. Okay, share screen. Okay, sebab ada tadi masa Puan Hajar present, bila cikgu present, cikgu dah di paparan yang pertama, cikgu nak start pergi ke paparan kedua, cikgu boleh sama ada pergi klik next. Kat sini nampak tak tangan ni, ikon tangan saya ni pergi ke hujung, cikgu boleh klik next. Ataupun cikgu boleh pergi ke button yang arrow tu, boleh je klik next terus, dia pergi ke klik next. Kan? Ya. Yang ni yang tadi dah jawab kat saya, dia akan keluar. Okay. Dan boleh klik next macam tu lah ya. Okay, itu untuk kita nak control our screen. Lepas tu di atas ni kalau cikgu macam pertama kali guna, lepas tu cikgu nak explain kepada audience yang tak biasa guna, macam mana nak guna. Sama ada cikgu bagi tahu pergi ke sini dan use code ni, ataupun cikgu boleh klik ya dekat atas ni sama level dengan ni, dia ada button kecil I ni, cikgu boleh klik. Cikgu boleh klik semasa dalam cikgu sebelum nak start presentation tu, cikgu boleh klik, dan ini juga arahan yang detail. Grab your phone, go to menti.com, enter the code cikgu. Kan, 74145 and vote. Okay, and vote. Okay, jadi cikgu boleh tutup balik, klik je semula kat atas tu. Ya. Okay, jadi itu untuk presentation. Sekiranya cikgu nak balik kepada editing mode,
Ya, macam cikgu, bila cikgu test kata salah lah macam tadi kan. Baru kita perasan ada salah typing kan. Jadi kita nak edit. Kita edit bawah kecil ni kan. Hujung kat tepi kecil ni, nampak tak saya punya skrin tangan saya ni? Dia dekat hujung ni ada simbol setting ni. Cikgu klik. Dan cikgu boleh nampak kat sini lah nak full screen, nak close voting kan, nak reset result dan sebagainya. Nak pergi balik ke bahagian edit tu, ada button edit ni. Pergi je balik ke edit. Tak ada masalah. Cikgu punya slide tu dia tak ada hilang, dia tak ada result dia masih ada, dia tak ada masalah. Cikgu boleh just terus edit. Pergi je edit kat sini. Tapi nak edit seperti saya cakap tadi kena belum ada result apa-apa. Kalau dah ada result, cikgu nak edit, cikgu kena reset result. Okay, reset result. Contohnya cikgu dah try dekat rumah, cuba suruh anak buat, okey, berjaya. Jadi cikgu nak reset result tu dekat bahagian content. Bahagian content. Tak nampak tadi. Okey. Bahagian content. Bahagian content ni untuk kita reset result. Macam cikgu ajar tadi, dia dah dapat result daripada kita semua tadi. Jadi dekat skrin dia semua akan ada reset result ni sebelum nak edit. Kalau tidak, tak payah edit lah apa-apa. Ya, cikgu biar je lah slide ni sebagai satu slide evidence cikgu lah. Ya. Macam mana cikgu nak balik ke, nak keluar daripada ni. Macam slide ni cikgu dah okey, dah settle. Cikgu nak pergi ke home dan create presentation yang lain. Jadi cikgu pergi ke home. Atas ni home dan cikgu boleh pergi ke new presentation. Buat je satu lagi presentation yang lain. Free version ni tak ada limit presentation. Tak ada limit presentation. Cikgu boleh lah bina banyak-banyak presentation pun tak apa. Yang limitnya ialah yang seperti saya cakap tadi. Satu presentation, 2 soalan je. 5 quiz. Lepas tu slide-slide yang content tu boleh seberapa banyak yang boleh. Dan dia sangat memadai lah untuk kita hanya melakukannya sewaktu untuk permulaan, intro, bengkel dan sebagainya. Ya. Jadi cikgu akan boleh dapat some idea lah ya. Daripada perkongsian saya hari ini, cara macam mana cikgu nak aplikasikan Mentimeter ni ya. Kalau cikgu kata untuk bagi quiz, nak murid jawab semasa di rumah, waktu santai ke apa ke, mungkin cikgu boleh guna platform yang lain kan. Kita ada Quizizz, ada Google Form, GC, quiz dalam GC dan sebagainya ya. Jadi ini salah satu aplikasi yang secara santai dan relax lah ya. Sebenarnya Mentimeter pun boleh untuk cikgu share kepada murid untuk mereka jawab dalam pace mereka sendiri. Ya, tapi saya sebenarnya tak pernah buat. Selalu saya guna ni untuk kalau saya bagi buat bengkel ke ataupun bersama murid secara real time lah ya. Dekat bahagian customize ni, sekejap ya. Okay, dekat bahagian configure ni ya, dekat bahagian configure ni, cikgu boleh buat ini presenter pace. Presenter pace ialah saya present dan cikgu ikut pace saya yang control. Dia ada juga audience pace ya. Dia ada juga audience pace. Tetapi kalau audience pace ni dia tak boleh guna untuk quiz. Itu satu. Quiz dia kena serentak dalam Mentimeter. Kalau soalan-soalan lain boleh. Boleh presenter pace ya. Saya tengok kat sini, saya configure. Kalau ada, sebab saya punya ada question kan, ada quiz kan, jadi saya tak boleh buat present audience pace ya. Okay cikgu.
Saya pun guna Mentimeter ni hanya yang asas je ya. Saya guna untuk macam tadilah, untuk dapat feedback, untuk saja seronok untuk mula-mula ni. Kalau kata nak lebih mendalam, detail dan sebagainya, nak tukar theme ke, nak tukar example ke, saya rasa cikgu di sini boleh explore. Dia ada example yang mana slide slide-slide yang dah tersedia. Dah tersedia, cikgu boleh buat. Cikgu boleh ambil dan cikgu boleh modify. Dan bakat bahagian team ni pula, kita nak tukar warna, boleh juga. Tapi saya suka putih. Hitam ni macam gelap sangat kan. Jadi terpulanglah pada cikgu. Cikgu boleh explore sendiri. Tapi ada sesuatu perkara tu kita tak boleh nak modify sangat sebab mungkin ianya berbayar. Tapi setakat untuk hari ini dan memadai untuk cikgu guna, dia adalah free. Ya, apa yang saya tunjuk hari ini adalah free. Okey, ada soalan apa-apa ke? Sebab saya cakap pada moderator, rasanya dalam 11.30. Nampak elok-elok je lah 11.30 dah sekarang ni. Tapi sebelum saya nak ada yang tanya tu, Aku nak tanya. Kalau ada yang tanya boleh masukkan dalam Google Classroom tak? Ada yang tanya. Google Classroom boleh. Tapi seperti saya cakap, kalau Google Classroom, kalau nak budak menjawab dengan tempoh masa mereka, dia kena audience space lah. Dia tak boleh presenter yang control. Ya? Dan soalan-soalan cikgu dia hanya dalam berbentuk macam soalan. Dia tak boleh quiz. Cara cikgu nak share dia dekat sebelah present ni, dia ada share kan? Okay, dia ada share. Cikgu boleh ambil ni direct access link ni. Cikgu ambil lah link ni, cikgu masuk dah dalam GC. Dia akan direct link kepada slide cikgu dan mereka boleh terus respon dan cikgu bila-bila masa free time, cikgu tengoklah apa respon pelajar kan. Tapi tak boleh quiz. Quiz dalam Mentimeter dia kena real time. Dia kena serentak. Kalau cikgu nak buat quiz, banyak lagi platform lain yang mungkin cikgu boleh guna ya. Quizzes, Google Form. Yang ini saya tunjuk untuk contoh sebagai interactive slide presentation. Ya, audience respond real time kan. Okay. Okay cikgu, ada soalan lagi ke? Satu lagi soalan. Ya. Boleh tak kita set masa untuk macam tadi kan katalah kita share dekat Google Classroom dan sebagainya, boleh tak kita set masa untuk tempoh murid menjawab? Contohnya katalah kita nak kata dia jawab antara pukul 8 hingga pukul 9 je macam tu. Oh, timing dia ke? Ya, timing untuk cikgu dalam Google. Dalam Mentimeter ni memang dia tak ada set, kita tak adalah boleh set masa untuk dia menjawab. Kalau cikgu rasa macam cikgu nak set masa tu, cikgu kena buat macam manually. Macam pagi cikgu dah on, okay. Lepas tu bila cikgu, kalau kata cikgu nak hanya benda tu buka satu hari saja, okay, malam tu, at the end of the day tu, malam tu cikgu disable voting. Jadi budak tak boleh buat dah apa-apa. Dekat cikgu punya ni kan. Ya, cikgu punya screen tu. Ya, kalau cikgu masa present ataupun dalam configure ya. Masa cikgu present. Okey, dekat sini cikgu boleh close voting. Cikgu, sini close voting ya. Ya, soalan? Ya, ada soalan ke? Dekat paparan skrin tadi, tadi nak vote yang cikgu Hajah tu punya, daripada paparan skrin tu nak pergi vote tu macam mana you? Oh, daripada paparan skrin. Maknanya paparan skrin cikgu Hajah tadi dia keluar macam ni kan? Slide pertama dia tu kan? Paparan skrin
paparan skrin saya nak pergi masukkan kod tu. Kod yang Oh, okey. Sekarang ni cikgu bila cikgu sebagai presenter, cikgu berada di paparan skrin macam ni kan? Betul tak? ya, betul. Kan? Cikgu cikgu di sini. Untuk cikgu nak jawab orang punya, dia bukan Mentimeter, dia menti.com. Cikgu buka je tab baru. Cikgu pergi je menti.com. Menti.com ialah paparan yang maksudnya paparan yang macam ni. Cikgu. Ya. Dalam yang kita buat, dalam kita buat slide tadi, dekat cerita lah, tak ada link yang boleh pergi check kod untuk orang lain. Cikgu nak daripada paparan cikgu yang macam ni, cikgu nak check kod orang lain. Maksudnya macam mana? Cikgu kena tahu dulu kod orang lain tu macam tak. Dia ada link. Sebab tadi cikgu ajar yang okey, sekarang ni okey, cikgu teruskan. Okey, maksudnya itulah, maknanya tak ada link yang pada paparan saya. Kena buka tab baru juga. Ya, sebab daripada link. Ya, betul. Tak ada masalah cikgu, dia tak susah. Buka je tab, sekali klik je kan. Lepas tu pergi je type menti.com. Ya. Dia tak ada dia tak ada link. Dia terasing sebab untuk editing mode ialah mentimeter.com. So daripada paparan ni saya rasa macam tak ada lah. Tak tahu kalau ada cikgu-cikgu yang rasa macam ada ke link terus ke menti.com. Kalau ada boleh bagi tahu kat sini sebab saya saya rasa macam tak ada sebab kita jarang lah yang kita pula kita present lepas tu kita pun nak jawab dalam masa yang sama, tiba-tiba kita jarang buat macam tu. Biasanya kita edit, lepas tu kita share screen kita. Okey cikgu. Maksudnya kena buka tab. Ya, kalau cikgu kalau orang lain, audience, dia tak adalah main tab-tab baru ke, buka-buka tab baru. Dia memang itu je lah tab dia kan. Dia terus je type menti.com. Sebab arahannya dekat sini ini. Untuk audience, dia tak payah nak tahu mentimeter.com. Untuk audience, dia hanya tahu menti.com. Kita sahaja, kita sebagai orang yang create, orang yang nak create ni yang guna mentimeter.com lah. Ya. Okay. Okey ya, harap cikgu dapat. Boleh ni cikgu Vivian ada bagi tahu kat sini, boleh cikgu copy link kat share, open new tab, paste there. Boleh juga. Boleh juga. Itu kalau nak direct link lah kot ni kan. Ini direct link kepada slide sendiri juga, right? Okay. Butang present tu untuk apa? Cikgu Rosnah, butang present tu untuk cikgu present tadi. Ya, cikgu nak present slide cikgu. Kan, macam Puan Mahani tadi, dia klik present, baru dia jadi screen, full screen macam ni. Ya. Okay. Okey cikgu-cikgu. Terima kasih Cikgu Faizal. Dia dah letak kat situ. Audience respondent menti.com. Presenter creator mentimeter.com. Terima kasih banyak. Ya, itu cikgu perlu take note. Penting tu. Ya, jangan confuse. Maknanya kita sebagai creator pergi mentimeter. Kita bagi tahu audience kita ni arahan pun memang dah ada kat slide kita. Go to menti.com, use the code ni. Okay, alright. Okay. Okay. Jadi, okay, tak apa. Saya rasa setakat ni dulu. Cuma sebelum saya, sebab saya tengok ada soalan-soalan lain, tak apa, tak ada masalah. Nanti saya bagi link. Mana nak reset keputusan? Nak check keputusan ya? Okay. Tadi. Okey, sekarang cikgu tadi dah present kan, cikgu dah dapat respon.
Yang tadi dah saya tunjuk, yang tadi punya dekat account lain. Yang ni. Okay. Okay, cikgu dah dapat respon. Okay. Jadi cikgu akan nampak presentation cikgu dah keluar-keluar macam ni kan. Sebelum. Okay. Dia sebenarnya respon dia dia sangat brief lah ya cikgu. Cikgu tak boleh guide evidence penilaian murid. Dia mungkin tak boleh begitu ya. Okay. Tadi saya dah tersilap dah ni. Kena bagi jawapan dah. Sebelum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, tanya je. Nak inform, kalau kita buat macam link tadi tu, kita copy link dari share, open new tab and paste, kita akan nampak quiz kita. Kita boleh jawab provided kita sebagai moderator kita sebagai presenter pun kena control screen kita sendiri. Memang boleh jawab. Yang mana? Yang untuk yang mana? Lagi sekali. Macam yang Vivian kata tadi tu. Kan? We go to the share punya icon. Kita copy. Ya, dekat sini kan. Okey, sekejap. Saya tunjuk ya cikgu. Okey, pergi share. Okey. Kita ambil direct copy link ya. Okay, and then kita open new tab. And then kita paste link tu dekat sana. Then keluar belajar ni kan. Okay. Kita yang set ni, so kita go back to kita punya main kita punya di sini. Ya. Then we can start. Bila kita mula dekat sini, then tab yang baru tu kita akan nampaklah dia aktif. Ya, betul. Ya cikgu. Ya betul. Ya, itu yang masa awal tadi, remember the awal part of the presentation tadi saya tunjuk dua screen. Satu yang berlaku dalam phone, satu yang berlaku dalam screen screen ni kan. Screen apa tu? Screen editor ataupun presenter. Ya, boleh. Yang ini sebenarnya direct link kepada untuk orang terus masuk tanpa dia dia dah macam terus ke sini tanpa kod, right? Dia direct access without any code number. That's why inilah link yang kita boleh bagi pada our student. Macam soalan cikgu tadi seorang tu, dia tanya cikgu mana tadi? Dia tanya pasal daripada kita punya screen ni boleh ke kita direct pergi menti.com untuk kita key in kod orang lain. Tapi sebenarnya dia tak ada from screen ni ya. Yang ini hanya share untuk kita bagi link kita ya, link kita. Link orang lain kita tak boleh. Dia hanya cara buka tab kena type menti.com. Kena type menti.com sebab kita nak kod orang kan, kod orang. Melainkan orang lain share kod dia. Orang lain share kod dia. Ya. Kod ni. Orang lain share dekat screen, dekat chat, ruangan chat. Kalau nak orang respon, this is also one way. Ya, copy link, cikgu pergi dekat bahagian chatting ataupun bahagian WhatsApp ke atau Telegram kelas, cikgu boleh share dekat sini lah. Ya. Okay. Okay cikgu. Saya untuk tadi ada tanya tentang download result kan. Okay, download result tadi kalau cikgu pergi ke ruangan quiz, dia sebenarnya tak ada betul-betul tunjuk detail siapa nama semua yang keluar, tak ada. Tapi kalau cikgu nak jadikan ni macam satu cara
evidence ke ataupun dokumen cikgu untuk tunjukkan taburan what actually pemahaman murid-murid dan sebagainya, cikgu just pergi download result ni. Okay. Download presentation result, dia akan keluar macam ni yang cikgu boleh download. Dia akan keluar macam ni je, ya. Sebab as I said, Mentimeter ni kita banyak gunanya untuk interaktif lah, ya, lebih pada interaktif. Kalau cikgu nak quizzes punya detail analysis, mungkin kena bayar kot, ya. Kalau free version ni dia bagi macam ni je lah, dia kita boleh print kan. Dia boleh macam ni, upgrade to export your result, kan kena upgrade. Jadi kalau upgrade tu bayar lah kot, kan. Okay. Saya tak pernah buat analisis quiz saya kat sini. Macam kita nak buat penilaian akhir PDPC boleh kan Cikgu Simi? Ya, betul cikgu. Macam apa, refleksi lah, ya. Refleksi. Okey, bercakap tentang penilaian akhir tu, saya tutup dulu saya punya presentation ni dengan slide yang akhir lah, ya. Slide yang akhir, cikgu-cikgu boleh join dululah, ya. Just bagi feedback kat saya, ikut kod yang ini. Okay. Ikut kod yang ini. Saya sebenarnya boleh juga bagi link tadi, saya masuk dekat dalam chat tu kan. Tapi tak apalah, cikgu masuk je kod ni. Ya, nak join yang mudahnya menti.com ni dia cepat. Nak join pun tak susah. Senang. Kalau ada apps lagi cepat. Key in code je. Lepas tu terus nak log in. Orang-orang yang nak audience yang nak respond dia tak perlu nak log in apa-apa. Kita yang create ni je lah yang kita kena ada login ID kan. Okay, ini saya nampak dah kat sini, rakan-rakan semua dah respon di bab akhir bengkel ni. Ini adalah contoh soalan scale, ya, scale answer, maknanya scale sama ada setuju sangat, kurang setuju ataupun tidak setuju dan sebagainya. Okay, seterusnya cikgu-cikgu cubalah dulu ya sekejap, cikgu-cikgu just main dulu tengok ni. Okay, quiz ni dalam 100. Okay, ya, quiz-quiz akhir lah ya, sebelum kita nak tutup kita punya ni. Itulah moderator mesti dah ni kat saya, kat Shimi ni semalam kata 11.30 dah cukup, tengok dah ke 12. Okay, saya start quiz lah ya, tak payah lama-lama tunggu. Okey Kak Shimi, boleh teruskan. Okey. Okey, cikgu jawablah dulu ya. Okey, jadi ciri-ciri Mentimeter ialah yang berikut kecuali kecuali offline lah. Kita tak boleh buat benda ni secara offline, dia mesti online lah ya. Okay. Dan seterusnya ini bila dia buat lah dia akan keluar. Sebenarnya cikgu boleh disable ni supaya tak nak keluar pun tak apa, tak ada masalah ya. Jadi sebab kita punya players anonymous kan, kita tak tahu siapa ni dah GB lah, nama pun ni kan. Okay, jadi that's why dia tak boleh, dia saja sebagai satu survey je. Mentimeter boleh digunakan untuk yang berikut kecuali ya cikgu. Form. Dah bagi soalan, jawapan dah tu. Cepat jawab. Okey. Okey. Itu dia.
Okey, kecuali form lah. Kita tak ada fungsi form. Jadi cikgu nak buat form, ada Google Form kan. Jadi kita pelbagaikan fungsi-fungsi aplikasi-aplikasi yang kita belajar untuk kesesuaian masing-masing. Okey. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih lah ya pada cikgu-cikgu ya yang ni dah report. Okey. Jadi last kali sebelum cikgu kita bersurai, cikgu type dulu apa-apa pendapat cikgu tentang PLC hari ni ya. Apa juga yang cikgu rasa, cikgu just masukkan dalam tu. Saya faham mungkin ada ramai yang ada soalan-soalan yang berkaitan, tak ada masalah, cikgu just boleh PM saya, nanti saya bagi carian nama saya dalam Telegram. Okay. Jadi cikgu just isi dulu. Jadi untuk bahagian pendapat ni ialah type question dia ialah open ended. Jadi cikgu cuba nanti. Ya. So tengok saya dapat dah feedback. Cikgu-cikgu terbaik, menarik kan. Okey. Jadi ni pun boleh jadi evidence cikgu lah ya. Okay. Jadi dia akan keluar paparan sebegini. Ya. Ini juga boleh juga cikgu buat untuk nak untuk budak tanya soalan ataupun audience cikgu tanya soalan. Jadi cikgu terus buka platform ni. Jadi dia orang akan tanya soalan live dan cikgu bolehlah tengok soalan-soalan ni ya. Kalau kita bukan macam kita sekarang ni ada Meet kan. Ada Google Meet. Jadi situ untuk tanya soalan. Jadi kalau dalam kelas ataupun sesi bengkel kita boleh gunakan ni juga. Okey. Baik. Baik, terima kasih semua cikgu-cikgu untuk participation cikgu-cikgu dalam sesi Mentimeter ya, pembinaan interactive presentation pada pagi ini. Saya harapkan sedikit sebanyak cikgu dapatlah satu ilmu baru yang cikgu boleh aplikasikan pada mana-mana sesi cikgu nanti ya. Kalau cikgu ada apa-apa soalan yang cikgu rasa masih kurang jelas, tak ada masalah, cikgu boleh PM saya di Telegram. Cari saya, nama saya Shimi ya, dekat skrin. Okey. Baik, saya rasa itu saja. Saya serahkan sesi ni kepada Cikgu Liana ya. Okey Liana. Okey, alhamdulillah. Okey, habislah sesi kita pada pagi